Okay, so bab 1, kita buat ulang kaji dahulu. Analisis dan tafsiran penyata kewangan untuk membuat keputusan. So, sebelum kita masuk formula tersebut, kita recap about format APUR dan PKK dulu. So, nanti kalau soalan tu dia jadi lebih susah ataupun lebih kebat, biasanya dia main dengan format APUR dengan PKK. Okay, so APUR, akaun perdagangan dan untung rugi. Yang penting, mesti tahu macam mana nak dapat untung kasar, iaitu jualan bersih, tolak kos jualan, dapat untung kasar. Kadang-kadang dia main dengan matematik, tolak kos jualan, dapat untung kasar. So, katakan soalan dah bagi untung kasar, dah bagi jualan bersih, nak cari kos jualan. So, macam matematik saja, pindah ke belakang. So, kos jualan sama dengan jualan bersih, tolak untung kasar. So, main dengan format dia saja. So, yang penting jualan bersih, tolak kos jualan, dapat untung kasar. Lepas itu, nak cari untung bersih, untung kasar tambah hasil, tolak belanja akan dapat untung bersih. Okey, lepas tu bawah kos jualan, bawah kos jualan ini adalah format dia. Inventory awal tambah belian bersih tambah Audi tolak inventory akhir. Maka akan dapat kos jualan. So, itu salah satu cara untuk dapat kos jualan selain daripada cara ini. Okay, ada dua cara. Satu ikut format, satu ikut matematik. Okay, itu APUR. Lepas tu PKK biasanya masih okey. Yang penting kena tahu macam mana nak bezakan aset semasa dan juga liability semasa. So, aset semasa yang biasanya yang ada contoh dia, ABT, akaun belum terima, bank. Ya, kalau bank tu dia menunjukkan positif, nombor yang positif, then yes, aset semasa. Kalau bank, butiran dia kat belakang tu dia ada tunjuk kurungan. Okey, ada kurungan, maksud tu overdraft ya. Yang tu overdraft. Kalau dia ada kurungan 5,000, maka ini akan dicatat sebagai overdraft bank di bawah liability semasa. Okay, di bawah liability semasa. Okay, so itu salah satu contoh bagi aset semasa dan liability semasa. Okay, so Milan is here. Oh, it's okay. Okay, we just started a moment ago. So, contoh-contoh bagi aset semasa. ABT, bank, akaun belum terima, bank, lagi inventory akhir. Yang ni biasanya selalu pelajar akan anggap inventory awal juga aset semasa. Kalau inventory awal, inventory awal ni tidak tergolong dalam aset semasa. Sekali lagi inventory awal tidak tergolong dalam aset semasa kerana kita akan hitung inventory awal, lepas tu kita akan dapat kos jualan kat belakang kan, kat akhirnya. So maksudnya kita akan tolak keluar. So itu bukan aset kita. Kita ambil saja inventory akhir. Kita ambil saja inventory akhir sebagai aset semasa. So ini salah satu contoh. Kalau liability semasa, senang je. A, B, akaun belum bayar. Akaun belum bayar termaksud juga kalau ada overdraft bank. Kalau ada overdraft bank. Biasanya kalau soalan dia dah tulis pinjaman jangka pendek, maka baru masuk liability semasa. Okey, yang penting mesti tahu beza aset dengan liability semasa saja bawah PKK. Okey, itu saja yang penting bagi APUR dan PKK. Lepas tu format dia kan. Okey. So, format dia.
di sini. So, hari ini kita akan bincang lagi terperinci macam mana nak gunakan semua formula di sini. Contohnya, jika anda sebagai seorang pelabur investor, if you were an investor, you got money, you want to invest in this company. So, which nisbah you will go through? Okay, terperincikan dia, kemudian you akan membuat keputusan, oh saya nak labur dalam syarikat ini. Mana satu? Which you will see. You got money. Now you got money, you aim to earn more money. So which nisbah do you think you will investigate or you will calculate so that you can make decision? Mana satu antara 9 formula ini? 9 jenis ataupun nisbah perekanan di sini yang you akan rujuk. Pelabur. Anda sebagai seorang pelabur ada banyak wang. Okay, PAM kan? Pulangan atas modal. Yap. Ya, betul. Yang penting kita akan tunjuk fokus untung ke peruntungan. Berapa? RM1 modal saya laburkan, berapakah keuntungan yang boleh saya dapat? Itu yang saya pentingkan. So, biasanya kalau pelabur, kita akan tumpukan pulangan atas modal. Yes, sangat bagus. Okay, kalau anda seorang pelabur. Okay, pelabur, kita akan tumpukan pulangan atas modal, especially pulangan atas modal. Tapi kalau kita nak rujuk tokokan untung kasar, untung bersih, boleh juga. Ya, boleh juga. Tapi yang paling bagus, pulangan atas modal. Ya, setiap RM1 modal dilaburkan, berapakah untung bersih yang akan didapati. Okay. Kalau kecairan, kita biasanya lihat kestabilan. Kestabilan syarikat dalam jangka masa pendek. Sebab dia ada semasa dalam jangka masa pendek. Okay. Maksudnya, adakah syarikat itu mampu menjelaskan hutang dalam jangka masa pendek? Itu kecairan. Kalau kecekapan, baru kita lihat KPGI, kadar pusing ganti inventory. Biasanya akan tanya pengurus ke, pemilik syarikat ni nak tahu kecekapan syarikat. So, kita akan lihat KPGI. Itu cara kita nak menggunakan semua analisis di sini ya. Bila nak guna, bila anda sebagai pelabur, kita lihat pulangan atas modal. Okay. So, kalau tak ada masalah, kita akan terus masuk ke soalan minggu lepas kan. Okay. So, saya anggap semua belum buat So, kita buat sama-sama So, kalau ada soalan macam ni, okay, sudah dapat soalan, biasanya ambil masa dengan cepat, okay, you buat garisan macam ni. Ya, supaya senang untuk lihat nombor-nombor tersebut. So, first kita buat garisan macam tu dulu. So, maklumat berikut diperoleh daripada buku perniagaan rancak niaga bagi tahun berakhir 31 Mei. Itu semua. Lepas tu dia dah ada maklumat tambahan. Ada maklumat tambahan. Ini tahun 21 Mei 2018. Maksudnya macam tahun lepas. Macam tahun lepas. Okay. So, anda dikehendaki menghitung nisbah-nisbah berikut bagi tahun berakhir 31 Mei tahun ini. So, jawapan dalam 2 tempat perpuluhan. Ini soalan dah minta. Dalam kurungan, dah minta 2 tempat perpuluhan. Dah minta. So, kena ikut. Kena ikut. So, kalau anda dapat jawapan 1.2. 1.2, contohlah 1.2. So, anda perlu tulis 1.20. 1.20. Make sure you got 2 decimal places at the back. Okay, so first
peratus untung kasar atas kos jualan. Tokokkan. So, kena fikir balik dulu formula dia. Formula untuk cari yang ni. Tokokkan. KK. Untung kasar per kos jualan darab 100% sebab dia nak minta peratus. Okay, so first kita boleh buat jawapan formula macam ni dulu. Tapi tak ada markah. Okay, tak ada markah sebab untuk nak rujuk, kita nak rujuk saja. Okay, kalau kita lihat dalam soalan, ada tak dia bagi terus untung kasar sama dengan berapa? Untung kasar ada. Tak ada. Itu masalah dia. So, kalau tak ada, macam mana? So, kita kena rujuk balik. Okay, so, kena load. Nak cari formula kan? Format ABUR. Jualan, tolak, kos jualan, dapat untung kasar. So, first thing first, kena ingat balik. Kalau untung kasar, jualan, tolak, kos jualan, dapat untung kasar. Untung kasar, jualan ada. Nampak macam ni, ada jualan bersih. Untung kasar tak ada, nak cari. Kos jualan pun tak ada. Oi, apa ni kan? Kos jualan pun tak ada. So, macam mana? Ada lagi satu format kan? Tadi kita bincang, kalau kos jualan, satu daripada matematik. Lagi satu dari format dia. Kos jualan. Ada lagi satu. Ikut format dia. Inventory awal tambah belian tambah Aldi tolak inventory akhir. Kalau cara ni ada tak? Ada kan? Inventory awal tambah belian tambah Audi tak ada. So tak perlu. Tolak inventory akhir. Tolak inventory akhir. Maka dapat kos jualan. Lepas dapat kos jualan, dapat untung kasar. Nampak? So you do one by one. You do one by one. Okay. So carikan kos jualan dahulu. Inventory awal. Tambah belian. So tolak inventory akhir ya. Okay, 4310. Ya betul? Betul? Lepas tu, untung kasar, kita teruskan saja. Untung kasar sama dengan jualan. Tolak kos jualan. Okay, terus tolak saja. So, dapat 169,000 kan? Okay, so mungkin anda ada satu soalan. Perlu tak kita tunjukkan semua ini untuk dapat 2 markah kan? Okay, jawapan dia optional. Kalau you nak tunjuk ini, best. Tak nak tunjuk, tapi you kena tunjuklah angka untuk cari tokokan di sini ya. Mesti tunjuk jawapan bagi untung kasar tu apa. Dan yes. Sebab dia bagi markah pun kat sini. Ya, kat sini. Kos jualan 431000 darab 100%. Okay, 39.21 Betul? So, kita buat macam ni saja. So, dapat 2 markah. Macam mana? Angka semua betul, jawapan betul, 2 markah. Boleh buat kan? Yang penting, format ini mesti tahu. Boleh kita terus soalan yang kedua, ulangan atas modal.
So yang kedua, pulangan atas modal. Formula dia, untung bersih per modal awal, lepas tu darab 100%. Okay, so sekali lagi tak jumpa untung bersih kan? Kalau kita jumpa nak cari untung bersih, tak ada. So ingat balik APUR, untung kasar tambah hasil tolak belanja dapat untung bersih. So sini ada hasil, ada belanja. So kita boleh tolak kan? So untung bersih sama dengan untung kasar tambah hasil tolak belanja. Untung kasar tambah hasil tolak belanja. Bahagi dengan modal awal dah bagi. So darab 100%. Ya. So cara tulis sama seperti yang saya buat kat belakang sebelah kanan tu akan dapat markah penuh ya. So dapat jawapan 32.71%. Milan okay? Yes, last week homework ya. Show saja answer, but what about Hara? Have you done? Or can also you want me to show the answer only? Or just a quick one? You have done, is it, Milan? Have you done? You want to send in to let me check also can the quick one? Yeah, so I have to cover all. So because some are watching the recording. Yeah. So no questions, then I just proceed. Okay. Kalau ada tak faham, then you just stop me. If not, then I just continue lah. Okay, so yang ketiga. Yang ketiga, okay, sebelum kita masuk soalan yang ketiga tu, okay, kalau kita nak buat tafsiran di sini, nak buat tafsiran, maksudnya di sini, pulangan atas modal, kalau saya sebagai pelabur, setiap RM1 saya laburkan dalam perniagaan, rancak niaga ini, saya akan dapat balik untung bersih sebanyak 32 sen. 30 lebih kurang 33 sen. Ya, RM1, setiap RM1 dilaburkan, saya akan mendapat 33 sen. Itu cara kita buat tafsiran. Okey, kemudian yang ketiga, ya, ketiga nisbah semasa. So aset semasa bahagi dengan liability semasa. So you boleh tunjukkan aset semasa tu ada apa. So aset semasa inventory akhir. Ya, jangan ambil awal. Lepas tu bank. Perhatikan bank tu tak ada kurungan dan dia aset semasa. Ada kurungan, bank tu akan jadi overdraft. ABT aset semasa, tunai aset semasa. Okay, so semua ni tambahkan sahaja. Lepas tu bahagi dengan liability semasa. Okay, so here, pinjaman bank. Adakah ini liability semasa? Adakah pinjaman bank di sini merupakan liability semasa, ya ataupun tidak? Let me see. Pinjaman bank matang pada 31 Mei maksud dia, dia akan kena bayar balik pada 31 Mei 2020. So adakah ini
liability semasa? Yes, no? Or not sure? Yes, answer is yes, correct. Sebab dia jangka masa dia 1 tahun saja. Ya, yang kita buat 2019 matang pada 31 Mei 2020. So antara 1 tahun tu kita anggap ini ialah liability semasa. So maka bila kita nak cari aset semasa bagi dengan liability semasa, so ini pun liability semasa. So akan dapat jumlah dia, aset semasa dia bahagi dengan liability semasa 128,000. So ingat jawapan dia 2 tempat perpuluhan. Maka kena catat 1.57 nisbah kepada 1. 1.57 kepada 1 itu jawapan dia. Okey. Dan akhirnya yang keempat. Yang keempat ni tempoh kutipan hutang. So kutip hutang daripada siapa? ABT kan? ABT kerana wujudnya jualan kredit. Dah bagi. Ini sangat direct. So darab dengan tempoh 365 hari. Maka kita dapat jawapan sama dengan 114 hari. Macam tu akan dapat semua 8 markah. So sudah siap lah. Okay. Next berdasarkan jawapan anda di 6A1. Tahun manakah yang menunjukkan pengurusan hutang rancak niaga yang lebih cekap? So keyword dia bukan cekap tapi pengurusan hutang. So tahun 2018 ataupun 2019. Boleh bagi saya jawapan. Berdasarkan jawapan yang kita dah kira dan maklumat tambahan di atas. 2018 ataupun 2019. Nak lihat mana satu? Tempoh kutipan hutang kan? Pengurusan hutang So kena lihat tempoh kutipan hutang. Ni banding dengan ni. So maksud dia tahun 2019 ya. Tahun 2019. Kenapa? Kena bagi alasan. Berikan alasan Kenapa? Kerana alasan tu, okey, biasanya kalau dia keluar bab 1, alasan tu you kena bagi mana satu analisis ataupun mana satu nisbah yang you guna untuk membuat perbandingan. Ya, so kerana tempoh kutipan hutang pada tahun 2019 adalah 114 hari lebih singkat berbanding ya dengan tahun 2018. So cara sekali lagi cara nak jawab alasan ya bagi bab 1 tu, keyword dia you mesti sebut mana satu nisbah yang anda guna. Lebih tinggi, lebih rendah, lebih cekap ataupun lebih singkat berbanding. Ya, lebih berbanding dengan apa. Itu cara dia. Apakah nisbah yang anda guna? Lebih singkat, lebih tinggi berbanding dengan apa. Itu saja. Dan dah siap. Tak ada masalah? Boleh buat ya?
Soalan ni tahun 2019. Okay. Sarah can ah? So we try the next one ah. Tahun okay. Thank you. Alright, tahun 2021 soalan 6. Okay, so ni soalan dia bagi 2 tahun. So ni nak buat perbandingan juga. So soalan ni pun tak susah tapi dia bagi 4 markah. Okay, so biasanya kalau dia nak buat 2 tahun, nak buat perbandingan dalam akaun, anda boleh buat dalam bentuk jadual ya. Jadual. Maksudnya kalau kita nak tulis jawapan di sini sebab ada 2 tahun kan. So you boleh buat jadual. Jadi buatlah tahun 2021 kat belakang, tahun 2020. Lepas tu soalan. Ya, soalan macam soalan. Okay. A. 1 untung bersih. You nak buat formula di sebelah kiri pun boleh ya. Untung bersih. So masih sama, untung bersih sama dengan untung kasar. Tambah hasil tolak belanja. Okay, so you boleh buat formula. Kalau tak nak, okay, then you boleh terus tambah saja. Kalau dalam account juga, dia macam matematik, kita tunjuk jalan kerja juga sebab dia tanya sahaja untung bersih. So buatlah 27,400 tambah hasil tolak belanja. So boleh buat terus. So dapat untung bersih. Sini 20,920. Okay, so I terus bagi jawapan. Okay, macam ni. Dan you tak perlu ulang-ulang. Buatlah untung bersih tahun 2021. Tak perlu. So buat sekali saja. Okey, yang kedua tokohkan, masih lagi tokohkan KK, tokohkan untung kasar per kos jualan darab 100%. Okay, so jawapan dia 2 tempat perpuluhan. Okay, boleh simak. So, yang ketiga, pulangan atas modal untung bersih per modal awal darab 100%. Okay. Akhir sekali, nisbah semasa. Aset semasa per liability semasa. Okay, so sini pun sama macam tadi. So nisbah semasa 7.48 dot dot 1. Yang ini 9.23 dot dot 1. Semua betul ke? You get it all correct? Boleh? So kita sambung. Soalan B dia. Mentafsir jawapan. Yang keempat. Mentafsir jawapan 6AV yang keempat tu. Nisbah semasa. Macam nak mentafsirkan. Yang ni. Tahun 2021. Macam nak huraikan, jelaskan tu. Mula dari belakang kan ataupun dari bawah. So bagi B bagi setiap RM1 liability semasa. So syarikat
ya, syarikat short form ataupun you boleh buat Tata Enterprise akan ada RM9.23 aset semasa untuk menjelaskan hutangnya dalam jangka masa pendek. So keyword dia apa? RM1 liability semasa, ada RM9.23 aset semasa menjelaskan hutang dalam jangka masa pendek. Kalau you nak buat ayat pasif pun boleh. Syarikat Tata Enterprise mempunyai aset semasa sebanyak RM9.23 bagi menjelaskan setiap RM1 liability semasa. Boleh juga. Tak siap? Akhirnya yang terakhir tu. Tahun yang lebih, menentukan tahun yang lebih menguntungkan dan nyatakan alasan anda. Boleh tak you type you punya jawapan kat chat box? Sebab dia sangat interesting soalan ni. Tahun manakah yang lebih menguntungkan dan nyatakan alasan anda. Boleh tak anda dapat 2 markah penuh? Okay, I just give answer. I just give answer. So dia ada beberapa jawapan. Dia ada beberapa jawapan. So kalau you nak guna mana-mana satu untung, nisbah ke peruntungan pun boleh ya. Nak ambil untung bersih, nak ambil tokokan ataupun pulangan atas modal pun boleh. Mana-mana satu pun boleh. Tapi jangan ambil nisbah semasa. Itu saja. Yang penting jangan ambil nisbah semasa untuk jawapan 6C ni. Ya, so you boleh katakan tahun 2021 adalah lebih menguntungkan kalau kita rujuk untung bersih. Ya, sebab dia lebih tinggi berbanding tahun 2020. Okay, selain itu, tokokan pun sama, tahun 2021 adalah lebih tinggi. Tapi jika anda guna pulangan atas modal, you kena sebut tahun 2020 lebih menguntungkan. Sebab pulangan atas modal pada tahun 2020 adalah lebih tinggi berbanding tahun 2021. So you tulis satu jawapan saja. So 2 markah ni, kalau you pilih tahun mana satu, bagi alasan, so dapat 2 markah. Tulis satu jawapan saja. Tapi mana-mana satu you nak sebut, boleh juga. Selain daripada nisbah semasa ya. Dah siap. Ada masalah untuk pasien ni? Okey, lepas habis soalan tu kita sekarang pergi ke bab 2. Ya, kita pergi ke bab 2, record tak lengkap. So di sini kalau kita lihat contoh soalan dia. Tajuk dia record tak lengkap. So sebelum kita masuk tingkatan 5, apa yang kita belajar kat tingkatan 4 tu adalah record lengkap. Maksud dia record lengkap ni maksud dia apa? Sistem catatan bergu sistem catatan bergu. Kalau bergu ni kalau anda masih ingat, satu debit, satu kena kredit. Betul. Satu debit, satu kena dikreditkan. So dia mesti imbang. Ya, dia mesti imbang. So itu maksud dia sistem catatan bergu, sistem ataupun record lengkap. Okey, kenapa wujudnya record tak lengkap? Okey. Tingkatan 5,
Yes, ya. Yeah. Okay, kalau kenapa dia wujud record tak lengkap? Sebab dia macam ada kedai runcit without proper accounting. Dia tak ada. Kalau yang tu mamak kan, dia takkan suruh dia buat debit. Okay, aunty you buat debit belanja gaji. No kan? Dia catat saja. So, maka wujudnya record tak lengkap. So, biasanya siapa yang mengamalkan record tak lengkap? Kedai runcit. Ya, kedai runcit, kedai kecil-kecilan lah. Kecil-kecilan lah. Kecil-kecilan. Okay. So, record tak lengkap ni, nama lain sistem tunggal. Sistem tunggal. Maksud dia, mungkin dia hanya ada debit sahaja. Semua debit. Lepas tu ada akaun yang kredit sahaja. So, sistem tunggal. Ataupun kadang-kala ada syarikat yang berlaku kebakaran. So, kehilangan buku record. Ya, kehilangan. So, semua ini akan menyebabkan record tak lengkap. Okay, semua situasi ini akan menyebabkan record tak lengkap. Okay, so kalau record tak lengkap, masalah dia. Apakah masalah? Kenapa tak boleh buat debit saja ataupun kredit saja? So, masalah dia satu. Tidak boleh sediakan apa? Timbangan duga. Yang penting, timbangan duga tidak boleh disediakan. Kalau kita tak boleh sediakan imbangan duga, okay, apakah fungsi imbangan duga? Masih ingat? Apakah fungsi imbangan duga? Nah, semak betul ke salah kan? Debit tu, jumlah tu sama dengan sebelah kredit. Kalau tak sama, biasanya ada kesilapan. Salah kira ke, tak lupa dah catat ke. Okay? So, tidak boleh tentukan ketepatan. Okay? The accuracy cannot be determined. Okay, itu masalah What dia. does it accuracy, teacher? Accuracy means debit and credit, dia ada salah kira. So, you cannot identify whether you got error in counting or not. Usually kalau kita sediakan imbangan duga, kita boleh simak. Okay. So next So cara untuk cari balik modal. So ada dua kaedah saja, iaitu kaedah perbandingan dan lagi satu kita akan belajar nanti, iaitu kaedah analisis. Kaedah perbandingan dan juga kaedah analisis. So ni kaedah perbandingan dan juga kaedah analisis. So hari ini kita akan buat kaedah perbandingan sahaja. Okay, kaedah perbandingan maksud dia kita nak cari balik modal kita. Okay, kita nak cari balik modal. What is modal actually? Apa maksud modal? Modal. Ada modal awal, ada modal akhir kan? So modal awal biasanya merujuk kepada wang yang dibawa masuk untuk membuat perniagaan kan? To start a business. Okay, it's the money that we bring in. So modal ini juga termasuk aset. Contohnya meja. You perlukan meja untuk teruskan operasi. So modal termasuk juga aset. So in short, ingat ini saja. Modal sama dengan aset tolak liability. Kalau anda masih ingat, bab 2 tingkatan 4 kita belajar persamaan perakanan. Persamaan perakanan katakan apa? Aset tambah liability sama dengan equity per bilik. Equity per bilik iaitu modal, sama maksud. Ya, sama maksud. So sekarang kalau kita nak cari modal, so sama dengan asset tolak liability. So again, you must know what is asset, what is liability. Okay.
So format dia dalam bentuk penyata, just write in column only. Just write in column. So semua aset tolak semua liability. Semua aset tolak semua liability akan dapat modal. So biasanya cara ni kita guna untuk cari modal awal dahulu. Kalau modal awal maksudnya baki BB Modal akhir baki HB. Have you seen this before? Baki BB and baki HB? Baki BB awal ya. Baki BB maksudnya awal. Kalau HB akhir. Yes, okay, good. So kalau nak cari modal awal, so kita ambil semua aset baki BB tolak semua liability baki BB. Sebab awal. Format ni senang sahaja kalau nak cari modal, aset tolak liability. Kaedah ni kaedah apa? Kaedah perbandingan. Kaedah perbandingan. So far so good? Okay, so first thing first, kita dah bincang record tak lengkap. Kenapa wujud record tak lengkap? Apakah masalah dia? So kalau nak cari balik modal dia, modal awal sama dengan aset tolak liability. Okay, so next. Macam matematik. Okay, macam matematik. Kalau kita buat PKK kan. Okay, let me see first Understand the concept Okay, biasanya kalau kita buat PKK, bawa equity pemilik kan. Okay, bawa equity pemilik. Kita buat apa dulu? Modal awal. Lepas tu kita tambah apa? Tambah untung bersih. Okay, lepas tu tolak ambilan akan dapat jumlah modal akhir kan. Biasa. Kat tingkatan 4. Kita sediakan PKK. So, bawa equity pemilik, kita dapat modal awal, tambah untung bersih, tolak ambilan, sama dengan modal akhir. So, sekarang disebabkan record tak lengkap. Disebabkan record tak lengkap, kita nak cari balik untung bersih. Macam mana? Dengan cara matematik. Untung bersih sama dengan apa? Modal akhir. Kalau lupa, boleh guna cara matematik untuk dapatkan balik format dia. Modal akhir tambah ambilan tolak modal awal. Maka dapat balik untung bersih. Ya, so macam mana format ini datang? Matematik. Okay, nak dapat untung bersih? Tak. Okay, gunakan modal akhir tambah ambilan. Reverse tambah ambilan. Okay, tolak modal awal, tolak juga modal tambahan. Ya, perlu tolak modal tambahan kalau jika ada. Jika ada. Kalau tak ada, jangan paksa. Okay, jika ada. So, you know what is modal tambahan kan? So, biasanya dia ada satu keyword. Pemilik membawa masuk. Membawa masuk perabot. Then you know, itu adalah modal tambahan. Add here. Bawa equity pemilik. Kalau kat sini equity pemilik, kalau ada modal tambahan, okay, kita boleh tambah kat sini juga. Kalau ada. Is that your questions? Okay, modal tambahan. So, keyword dia, pemilik membawa masuk. Kalau membawa keluar, itu ambilan. Bawa masuk modal tambahan. Bawa keluar untuk kegunaan peribadi. Itu butiran ambilan. Boleh beza ambilan dengan modal tambahan kan? Okay. Dengan cepatnya ambilan dan juga modal tambahan.
So, biasanya, okay, sometimes the words is like this. Ambil barang niaga. Then some student when you see ambil, then you thought it's ambilan. No, doesn't mean that ambil itu ambilan. No. You kena lihat tujuan dia. Yes, the purpose. You take the inventory for what? For what purpose? Is the purpose identify ambilan ataupun modal tambahan ya? Okay, tujuan. Kalau ambilan, tujuan dia, okay, mesti bawa keluar, ya, bawa keluar untuk kegunaan peribadi. For personal use. Yeah, for like, tuition for sons for kids for wife Okay, that one is for personal use. Modal tambahan, keyword dia bawa masuk. Untuk kegunaan perniagaan. Then you will know you need to insert bawah modal tambahan. Derma, promosi, all this is company use untuk kegunaan perniagaan. Yeah, derma is for company. Promotion is because of company also. Ya, kegunaan perniagaan. So dia membawa masuk, contoh satu urus niaga, bawa masuk kereta untuk bawa masuk kereta untuk kegunaan perniaga. So bawa masuk modal tambahan. Is at ambilan. Ambilan is when you see the kegunaan peribadi lah. So I bagi you satu contoh You have to see the purpose Okay, let's. So you can switch the screen, right? Can you switch the screen to another screen because I share from the other side? Can see or not? Can teacher. Sorry again. You just change the screen. Or maybe I just stop Change sharing. already. I change already. Oh, change already. Okay. Alright, look at this example urus niaga. Encik Farid menggunakan wang simpanannya. Wang simpanan sendiri untuk membuat ubah suai premis perniagaan. Use personal money for company purpose. So yang ni bawa masuk ataupun bawa keluar. Okey, modal tambahan kan? Sebab dia guna untuk kegunaan perniagaan. So ini modal tambahan. So ini merupakan modal tambahan. Next. Encik Farid telah membuat ambilan dari bank dan barang niaga setiap bulan untuk kegunaan keluarganya sendiri. So ini adalah contoh ambilan. Walaupun kadang-kadang dia akan gunakan nian, tapi mesti lihat tujuan dia. Jangan lihat ambilan dan you buat ambilan. Itu dalam BM tu kata kerja saja. Okay, next we see others. Yang ni modal tambahan ke ambilan. Menjual sebagian harta peribadinya dan dimasukkan ke dalam perniagaan. Yap, betul. Okey, yang ni pula ambil barang niaga dan perkara ini. Okey, yang ni pula Encik Anzal ambilan. Adakah ini ambilan? Dia tak tulis pun tujuan tu apa. Adakah ini ambilan? Okay. Yes, have to see the petikan as well.
Betul. So kena tahu sama ada dia guna ini untuk tujuan apa kan. Very good. Okay. Selagi ya. Ini pun semua sama. Ambilan. Okay. Biasa dia macam ni saja. Dia tak susah sangat. Okay, yang ni. Yang kedua ni. Ambilan. Untuk kegunaan keluarganya. Sangat bagus. Okay, yang satu ni. Membeli almari pameran. Untuk kegunaan kedai dengan menggunakan wang peribadi. Maklumat tambahan. Maklumat tambahan pula. Modal tambahan. Modal tambahan. Sangat bagus, okay, modal tambahan. Macam tu saja. Ya, macam tu saja. Tak susah. Okay, so now we try one question here. Okay, rekod tak lengkap, kaedah perbandingan. So, soalan kalau dia keluar kaedah perbandingan, senang sangat. Ya, sebab kalau nak cari modal awal, format dia satu saja. Aset awal, tolak liability awal. Kalau awal, tahun 2018 ke tahun 2019? Kalau nak lihat awal, tahun 2018 So all the column here only. Okay, all the column here only. Okay, so identified for me. So you just write AS as asset semasa, LS liability semasa, LBS, you know what is the meaning of LBS, right? Liability bukan semasa, asset bukan semasa ABS. A quick one can, a fast one. Premise. Bukan ini kategori dia. Let me see. Is it what or not your basic premise? Okay, ya betul. ABS, asset bukan semasa panjang, jangka masa panjang ni tunai. Aset semasa, okay, bank. Aset semasa, lengkapan. Lengkapan, what is lengkapan? ABS, ABS, ya, ABS. Aset bukan semasa. Okay, ABT. Aset semasa, okay, account belum bayar, ABB. Liability semasa, okay betul, liability semasa. Okay, commission belum terima, hasil belum terima. Hasil belum terima. Aset semasa, okay. Insurans prabayar, belanja prabayar. Belanja prabayar. Terlebih bayar. Terbayar dahulu. Terbayar dahulu. Yep. Yes, aset semasa. Insurans prabayar, aset semasa. Inventory awal. Kat sini kita kena asingkan dulu. No, it's not EP. No, it's not EP. Inventory. Kat sini kita kena asingkan aset semasa ataupun liability semasa. AP is what? Inventory awal, aset semasa. Kat sini kita kena asingkan dahulu inside account perdagangan. Ya, okay, yep, okay. But here sebab kita nak cari modal awal, so kita kena golongkan inventory sebagai aset semasa dahulu. Okay, next, gaji belum bayar. Belanja belum bayar. Liability semasa. Bagus sangat. Last tu, kadar bayaran belum bayar. Okay, belanja belum bayar, so liability semasa, so modal is EP so ini dia dah bagi. Okay, ini dia dah bagi modal awal. So kalau ini tak bagi, nak cari modal awal, so guna semua aset, tolak semua liability, maka akan dapat jawapan ini. Is that okay? Yes, kalau nak cari awal, ya, nak cari awal. Contoh soalan ni, tak ada modal awal kan, tak jumpa kan? LBS, no.
all asset minus all liability, including the LBS. Semua asset tolak semua liability ya. I miss your messages now. Semua asset tolak semua liability, liability termasuk liability bukan semasa. Okay, so kalau soalan 4 ni tak ada modal. Tak ada modal kan? Okay, so sekarang dengan cepatnya, boleh tak you tentukan mana satu aset, mana satu liability, lepas tu you tolak saja. Bagi saya jawapan. Apakah modal awal di sini? Apakah jawapan modal awal di sini? 1 Julai 2019. Susun. Okay, susun nilai terkumpul. Okay, good question. Susun nilai terkumpul, dia bukan aset, bukan liability. Tapi susun nilai terkumpul akan mengurangkan nilai aset bukan semasa. Maksud dia, kenderaan kos tu, you kena tolak S&T ya. Untuk dapat nilai bersih kenderaan. Teacher, right now we are finding the modal awal or the Yep, modal awal. So little ni. It seems like too little. Would you mind to share with me how you get 19,500 plus? I 80,400 tambah 14 and 600 and 5340 and 1250 plus 1,200. Then I minus 10870 minus 375. Okay, you are excluding the kenderaan dan lengkapan lah. I thought you say AS only. No, AS all minus asset, LS. semua aset. Semua Okay, aset okay. tolak. Semua aset tolak semua liability ya. Okay, semua aset tolak semua liability. So maksudnya di sini kalau dia ada S&T ni, S&T ya. So kenderaan cost ni kena tolak S&T dahulu so that you get nilai bersih aset bukan semasa ni. So in other words, that means you have to use 30,000 minus 3,000. So nilai bersih kenderaan tambah lengkapan, tambah bank, tambah inventory awal, tambah APT, tambah tunai, kemudian tolak liability. Yeah, correct. Okay, so 67,045 ringgit. Yeah. So sometimes dia akan keluar semua belanja ni. So this is actually what is the category?
It's not belanja. Just now I saw is belanja, right? Kalau belanja is susut nilai only. But if it's susut nilai terkumpul, is account contra. Account contra. Ya, kategori dia account contra ya. So maksud dia akan mengurangkan aset bukan semasa. Kena tolak. So selain daripada susut nilai terkumpul, lagi satu ialah PHR. PHR, peruntukan hutang ragu. Peruntukan hutang ragu, klasifikasi akaun dia account contra also. So jika katakan sini ada PHR, katakan sini ada PHR. So I just write here first PHR, katakan ada 400. So if let's say we want to calculate modal awal, sama juga PHR ini akan mengurangkan nilai ABT. Meaning you have to minus. Itu masuk account contra. Minus ya, minus. Kalau account contra biasanya dia akan mengurangkan. Contoh lagi satu account contra. Ambilan. Kalau ada ambilan, so account induk dia apa? Modal. Modal kena tolak ambilan. So tolak. Account contra kena tolak. Clear? Okay, nah? ID is what? Too short for what? Imbangan duga. Imbangan duga maksudnya dia akan opposite. Ulangan keluar, yes. Discount, yep. Yep. Yes, yes. That one also account contra, yep. Which one is, okay, kalau pulangan masuk is pulangan jualan. Okay, jualan, pulangan jualan. Nama lain, pulangan masuk. Belian, account contra, pulangan belian. Nama lain, pulangan keluar. You know why pulangan masuk or pulangan keluar? Customer return. Yes, very good. Yep. Okay, betul. So ni ABT you know is pelanggan Okay, ABT is pelanggan. So kita jual barang kepada dia. So we sell. Jual kan. Okay, so barang, kalau barang itu masuk balik, so pulangan masuk. Itu maksudnya. So jualan, kalau account contra, jualan. Ini induk we say induk. Kontra, ulangan, jualan. Ulangan masuk. HOME is hope is debit or credit. HOME is yang induk ya, correct. Okay, so I know what you mean. Okay, so a quick one Kalau soalan dia bagi macam ni, dia bagi ulangan saja kan. So ni tahun, okay, let's say 1819. Sorry, debit credit kan? Sekejap. Debit credit So dia bagi 100, ini 200. Questions like this kan, you don't know how to separate which one is, identify which one is pulangan masuk, which one is pulangan keluar. Okay, so you kena ingat balik klasifikasi dia. Kalau jualan dia merupakan hasil. So kalau hasil, dia mesti catat di sebelah kredit. So dia mesti catat di sebelah kredit. Kalau account contra pulangan, kalau pulangan, dia mesti opposite. So this is pulangan masuk. Pulangan masuk dia mesti opposite punya. Account contra mesti opposite. So kalau belian ialah macam belanja. So kat sini sebelah debit, so opposite dia. Ini ulangan belian. Contra in account means opposite. Kalau satu tambah, ini mesti
tolak. Kalau satu debit, another one is credit. Dia mesti opposite contra. Is that okay? Okay, sama juga kalau kita lihat butiran, since we talk about butiran ni, kalau you lihat sahaja sewa, dia ada dua. Then you have to identify what? Sewa diterima ataupun sewa dibayar. Macam mana nak bezakan dia? 200 belanja hasil. Yes, correct. Ya, belanja hasil. So, it means kalau ada imbangan duga macam ini, okay, ada imbangan duga macam ini, diskaun pun sama. Okay, diskaun pun sama. Tak kira dia butiran apa. So, ingat saja 5 alfabet ni. B, A, L, E, H. B, A, L, E, H. B tu apa? Belanja, asset. Semua di sebelah debit. Liability, equity, hasil. Semua di sebelah kredit. Maka di sini sewa sebab dia belanja di sebelah debit kan. So belanja dibayar. Kat sebelah kanan hasil. So diterima. Okay. Diskaun pun sama. Same thing. Kalau dia wujud di sini, now you guess. L or A? What's this? Diskaun diterima ke ataupun diskaun dibayar? Not belanja, diskaun diberi ya. Nama dia diskaun diberi tapi dia belanja, yes. Yes, good. Diskaun diberi. Kalau di sebelah kanan, diskaun diterima, maka dia merupakan hasil. So you just look at which side only. Dia mesti ikut bahlih. Dia mesti ikut bahlih. Sekarang boleh ikut? Can pinjaman mesti di sebelah kanan kan? Pinjaman. Kalau ada bank so ulang sekali lagi, kalau bank pun sama kalau bank kadang-kala dia wujud kat sebelah debit. Contohnya 500. So ini adalah asset. Bank asset. Tapi kadang-kala bank tu dia menunjukkan nombor positif. Tapi dia buat kat sebelah kanan. 5,000. Ini bukan asset overdraft bank. Maka you kena catat sebagai liability. Liability semasa. Ya, itu contoh liability semasa. Very good. Itu macam itu saja. Bahlih. B-A-L-E-H. Bank and overdraft bank exist at the same time? Not really. It won't appear at the same time. Only one side. And then tunai tak ada liability Kalau tunai tak ada liability Bank sahaja yang ada liability. Okay, tunai tak akan wujud di sebelah kanan. Okay. So dah siap kan? Dah boleh buat kan? Okay. So shall we continue? Next. Okay. Sarah, okay Masih okay Okay. Let's continue. Okay, so I kena tukar lagi. Sekejap Okay, soalan ini. Sama juga. So, kita baca dulu pada 1 Julai, Encik Ali memulakan perniagaan. Okay, lihat kata kunci ni. Okay, let me ask you your concept Kalau kita mulakan perniagaan tahun ini, wujud ataupun tidak wujud modal awal? No. Pandai betul. Okay, sebab you baru mula saja, you boleh bawa masuk okay, yes.
No BB, yup, correct. No BB. So you bawa masuk. So bila kita bawa masuk itu bukan modal awal. Tapi itu modal kita. Modal kita. Okay. So kita lihat di sini dia kata modal terdiri daripada semua ini. So kalau nak cari modal perlu tambahkan semua. Okay. Modal bukan sekadar sahaja wang. Tapi aset lain. Ya, termasuk aset. Pager, kerusi, semua tu aset. Okay. Beliau tidak menyimpan rekod. Nampak kata kunci dia? So ini bab rekod tak lengkap. Okay. So aset dan liability dah bagi. So maklumat tambahan. 1. Pada 31 Disember, Encik Ali membeli almari pameran untuk kegunaan kedai. So ini modal tambahan. Modal tambahan. Okay, so kita buat di sini dulu. Modal tambahan MT. Okay. Sepanjang tempoh perekanan berakhir 30 Jun. Mengambil barang niaga dan mengeluarkan cek untuk kegunaan keluarganya. So ini merupakan ambilan. Okay. Ambilan. 3. Encik Lee telah dimaklumkan bahawa seorang ABT telah muflis. So, 590 dianggap sebagai hutang lapuk. Dah ada sebagai hutang lapuk. Yang keempat, pulangan barang niaga kepada pembekal. Siapa pembekal ni? ABB ke ABT? Who is this supplier? ABB, right? Yes. Kerana tersalah jenama. Belum direkod dalam mana-mana buku perniagaan. So, pulangan apa? Ini adalah pulangan. Belian ke pulangan jualan? Kalau supply ABB. Pulangan belian. Okay. Okay, B ya. Inventory pada 30 Jun telah berlaku kesilapan terlebih nilai. Okey, dan hendaklah dibetulkan. So nanti betulkan dia. Simpanan tetap. Okey. So if let's say this one is document, okey, nak betulkan dia, so mesti guna nota kredit. Ya, nota kredit untuk betulkan kesilapan dia. If it's B ya. Ini pun sama. Sebab dia terlebih. Terlebih dia kena kurangkan dia. So nota kredit juga. Okay. Yang kelima dulu 6. Simpanan tetap telah dibuat 1 Januari 2020 dengan kadar faedah. So apakah ini? Aset ke, liability ke? What is this? So kita kena buat 30 Jun. Aset semasa. Okay, ya betul aset semasa sebab jangka masa pendek saja. Okay, jangka masa pendek. So ini aset semasa. Ya. So pelarasan. So ada susun nilai. Masih ingat macam mana buat susun nilai ke? Mesti tolak ABS dia. Ya, mesti tolak ABS dia untuk dapat nilai bersih. PHR diwujudkan 2%. Ya, ABS tolak S&T ya, tolak S&T. Kalau susun nilai, okay, so uraikan lebih lanjut sedikit ya. Susut nilai adalah belanja pada tahun tersebut saja. That year only is the expenses for that year. But S&T is accumulated from the previous year. So to get nilai bersih ABS, so you kena guna ABS tolak S&T. Yes, terkumpul lagi, yep. Accumulate. Let's say you use for 5 years.
So your SNT, you have to total out the 5 years susun nilai no. Then that year only we call it susun nilai. Okay, B ya, PHR diwujudkan 2% atas ABT bersih. Maksud dia, kalau nak cari ABT bersih, ABT kena tolak PHR. Yes, betul. So the concept mesti tahu dulu, basic ya. Okay. Lepas tu soalan dia minta cari penyata modal akhir pada 30 Jun. Modal akhir. B, kaedah perbandingan macam tadi kita buat tu, penyata untung rugi. Penyata untung rugi. So sebelum kita cuba, apakah formula untuk cari untung rugi? Masih ingat? Bawa rekod tak lengkap ini. Mesti ingat format dulu ah. Kalau tak nanti tak boleh buat. Not sure. Okay. So we go back to the nota. Ni. Yang ni. Kalau rekod tak lengkap, dua kaedah perbandingan, satu nak cari modal awal ataupun modal akhir, semua aset tolak semua liability. Kalau nak cari untung, ini format dia. Modal akhir tambah ambilan. So kenapa tadi kita buat ambilan modal tambahan? Sebab kita nak cari untung bersih. Modal akhir tambah ambilan, tolak modal awal, tolak modal tambahan. Dah ingat? Yes. Can you repeat it? No sound, sorry. Can't hear you. Alright, okay, repeat one more time. Okay, yeah, sure. So kalau nak cari untung bersih, dua cara saja. Satu, kalau nak cari modal awal, aset awal, tolak liability awal. So kalau nak cari modal awal, biasanya tiada pelarasan. That means you don't need to minus anything one. Usually, just very straightforward. You use all the asset minus all the liability. Ya, untuk cari modal awal biasanya tak ada pelarasan. So here carefully, kalau nak cari modal akhir, yes, ada pelarasan. Macam tadi kita katakan, ABS kena tolak SNT. ABT kena tolak PHR. Modal akhir selalunya ada pelarasan. Tapi cara dia macam mana? Semua aset tolak semua liability. Masih sama. Cuma modal akhir melibatkan pelarasan. So the first thing first, cari modal. Yang kedua, bawa rekod tak lengkap, kita cari untung rugi. Untung bersih ataupun rugi bersih. So cara dia, ya macam biasa, kita reword saja, reverse balik. So modal akhir tambah ambilan, tolak modal awal dan modal tambahan. Maka dapat untung bersih. Itu cara dia. So kaedah perbandingan. So biasanya kalau kita sudah dapat modal akhir, ini tak susah. 2 ataupun 3 markah saja. Sebab you masukkan nilai saja. Yang penting modal akhir. Okay kan? Okay, so it seems already 10 o'clock. So we have to discuss the exercise next session. So I will send in this nota so you can refer together with the questions also.
So next week we do together. This chapter we have to bear with it. Chapter 2 dia agak susah sedikit sebab ia perlukan semua basic. So I will try to do all the revision so that we can move forward. Okay, so I think we stop here for today. Then yeah.